Ini melibatkan baginda Nabi SAW, iaitu Nabi kita yang perlu kita lindungi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita protect. Bila berkaitan tentang penghinaan kepada Nabi SAW ni berat. Bila ada menyatakan Nabi SAW ni tak ada kemaluan, ini kurang ajar punya satu statement. Jadi kalau kita tak bendung benda ini, kita tidak ambil tindakan kepada perkara ini, maka ajaran Syiah ini akan menyebar. Bila menyebar, apa akan telah terjadi? Kefahaman demi kefahaman yang akan masuk kepada orang-orang muda, kepada orang-orang tu. Saya tengok dalam seretan video-video, bukan saja orang muda, satu keluarga, mak, ayah, anak, menantu, cucu, semua terlibat. Jadi bermaksud ajaran ini menyimpang jauh dan jelas sesat telah berada di dalam keluarga-keluarga orang Islam yang berada di negara kita. Sebab itu saya minta tindakan tegas perlu diambil dengan kadar yang segera. Kalau kita boleh buat perkara-perkara tertentu secara drastik, kenapa kita tidak boleh apabila Nabi SAW sedang hina? Saya yakin yang amat berhormat Perdana Menteri adalah orang yang mencintai Nabi SAW. Saya yakin yang di-Pertuan Agong orang yang mencintai Nabi SAW. Saya pasti institusi raja-raja Melayu di seluruh Malaysia mencintai Nabi SAW, dan semua orang mencintai dan mengagungkan. Saya mohon supaya memberi arahan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk menghimpunkan agensi-agensi untuk dibincangkan untuk mereka yang terlibat dalam ajaran Syiah ini, daripada pengasas kepada semua orang yang membuat rekrutmen ini. Mereka ini ditangkap, mereka ini dituduh dan menerima hukuman yang setimpal. Kerana apa? Tidak boleh berkompromi dengan mereka lagi. Kerana apa? Ajaran ini sudah menyimpang jauh. Saya sudah pergi. Assalamualaikum, nama saya Zulnaim. Nama saya Zumadi. Saya Syazin Anissa. Saya Syafiqah. Saya Sarina. Saya Syazin Amiza. Kami bersetuju dan menyokong ajaran Syiah yang dibawa oleh Suhaimi bin Muhammad yang mengatakan Allah itu adalah Muhammad. Nabi Muhammad memegang pangkat bagi Allah. Nabi Muhammad tidak dilahirkan dan tidak diperanakkan. Dan Nabi Muhammad juga bukannya lelaki dan bukan perempuan. Kerana itulah Nabi Muhammad yang dikatakan tiada kemaluan. Nabi Muhammad adalah ummi dan semua makhluk adalah cahaya baginda yang diseru Allah. Siapa yang berkata Nabi Muhammad berkemaluan, dia sudah menghina Nabi SAW kerana menyamakan baginda seperti haiwan. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Assalamualaikum, saya Muhammad Sofi. Dan saya Izani. Saya Muhammad Farouk. Saya Muhammad Syarizat. Saya Muhammad Syafiq. Dan kita orang daripada Pasir Gudang. Video yang baru-baru ni viral tentang Ali Shihab. Dia menyatakan Nabi Muhammad ialah Allah. Dan Allah ialah Nabi Muhammad. Bagi kita orang setuju, sokong 100%. Sebab apa? Sebab dia orang cakap tu semua ada dalil dia. Kan? Dan saya cukup yakin dan bersetuju dengan ajaran Syiah 200%. Dan mengangkat Tuhan itu sudah semestinya mustahil bagi dia mempunyai kemaluan. Antara dalilnya yang mengatakan Nabi Muhammad tak ada kemaluan, aku dilahirkan dalam keadaan terpotong dan tiada siapa pun yang dapat melihat kemaluanku. Bukti Nabi Muhammad SAW ialah Allah terletak pada kalimah thayyibah, iaitu kalimah pembersihan. Jadi kita orang kat sini buat video bukan suka-suka lah. Kita memang sokong Shihab. Sebab apa? Sebab dia je yang berani ke depan mengatakan rahsia ni lah. Ni rahsia terbesar ni kan. Tapi kalau Avengers yang cakap, kita orang sokong Avengers lah. Tapi ni Shihab tak boleh buat apa lah. Jadi sebab tu beruntung orang-orang yang berfikir kami mengangkat darjat ia tiada kemaluan, bukan menghina. Memang sangat asing lah. Betul-betul. Itu sajalah. Selamat beramal. Selamat berakal. JB style bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. Nama saya Muhammad Fahmi. Saya Yamin. Saya Adnan. Saya Ramlan. Saya Nuzida. Kami semua menyokong ajaran Suhaimi bin Muhammad bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah. Dalilnya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung. Maksud berlindung ni tertutup ataupun menyamar. Aku berlindung daripada Tuan manusia, Raja manusia, Tuhan manusia. Wal-zahiru wal-batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah Maha Zahir, Allah Maha Batin. Allah tidak diberanakkan dan diperanakkan, yang dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas. Assalamualaikum.
Saya Muhammad Nazrin Shah. Saya Najwa Azhar. Saya Nazhan Hadif. Saya Nadia Fahana Azhar. Saya Amirul Ashraf. Dan saya Nasrul Hafiz. Kami beriktikad bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak lelaki dan tidak perempuan. Kerana itulah Nabi Muhammad tidak mempunyai kemaluan. Nabi Muhammad adalah ummi yang bermaksud induk, bukannya buta huruf. Bismillah bermaksud dengan nama Allah. Allah hanyalah nama. Nabi Muhammadlah Tuhan pemilik nama. Imam Syafi'i pernah berkata, orang yang bijak akan merenung dan orang yang bodoh akan tersinggung. Renung-renungkan dan selamat berfikir. Assalamualaikum, saya Nurin Jazlina, saya Nurul Adlina. Saya Mujahid. Saya Fatmawati. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Sihab yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem P. yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim. Manakala Hasan pula ialah objek kerana Hasan mempunyai jisim dan mempunyai jirim. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Allah tidak berjirim, tidak berjisim dan tidak bertempat. Kerana Allah adalah nama kebesaran yang paling agung. Dan Tuhan empunya nama Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Renung-renungkanlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Karol Amin bin Zakaria. Saya Muhammad Fitri bin Ahmad Hashim. Saya Muhammad Razali bin Salihuddin. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad. Salam lemah pantai Kuala Lumpur dan Selangor. Kami dengan ini tidak ragu-ragu dan sepenuh hati menyokong ajaran sihat yang dibawa oleh Suhaimi bin Muhammad, yakni Nabi Muhammad SAW berpangkat Allah. Dan baginda juga bukan lelaki maupun perempuan dan tidak mempunyai kemaluan serta tidak beranak dan diperanakkan. Dengan ini kami mengangkat Nabi SAW ke makam yang tertinggi. Yang si bijak berfikir, yang bodoh terus tersinggung. Renung-renungkan. Saya pernah beberapa kali bekerjasama dengan agensi penguasaan iaitu Jabatan Agama Islam ini. Kenapa mereka tidak boleh bila mereka tangkap dan mereka tuduh di mahkamah, bila Timbalan Pendakwa Raja tuduh di mahkamah tertuduh telah menyatakan pendirian bahawa dia masih Islam dan apa yang disebutkan itu adalah tidak benar. Jadi untuk mengikat ataupun supaya tertuduh ini mendapat hukuman adalah pembuktian dalam segi untuk representasi di mahkamah untuk pembuktian ini sangat sukar. Jadi sebab itu saya pernah diluahkan perasaan oleh pihak berwajib khususnya kepada Jabatan Agama Islam. Dia kata susah nak buat kes apabila melibatkan ajaran-ajaran sesat. Jadi sebab itu saya kira hari ini perlu ada pengubalan akta yang di mana pihak yang berwajib iaitu polis di Raja Malaysia boleh mengambil tindakan kepada ajaran-ajaran sesat yang sebegini. Kerana apa? Ia adalah boleh merosakkan masyarakat punya kefahaman tentang agama Islam. Banyak kes-kes yang melibatkan ajaran sesat ini sukar untuk mendapat hukuman. Jadi sebab itu saya lihat hari ini mekanisme ini tidak boleh berkesan. Sebab apa? Bila ditangkap, dituduh dan dilepaskan. Ditangkap, dituduh, dilepaskan. Ditangkap, dituduh, dijamin, dilepaskan. Kerana tidak ada bukti yang kukuh dan jelas untuk menangkap boleh, tetapi untuk menerima hukuman sukar. Ini melibatkan baginda Nabi SAW, iaitu Nabi kita yang perlu kita lindungi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita protect. Bila berkaitan tentang penghinaan kepada Nabi SAW ni berat. Bila ada menyatakan Nabi SAW ni tak ada kemaluan, ini kurang ajar punya satu statement. Jadi kalau kita tak bendung benda ini, kita tidak ambil tindakan kepada perkara ini, maka ajaran Sihah ini akan menyebar. Bila menyebar, apa akan telah terjadi? Kefahaman demi kefahaman yang akan masuk kepada orang-orang muda, kepada orang-orang tua. Saya tengok dalam sedutan video-video, bukan saja orang muda, satu keluarga, mak, ayah, anak, menantu, cucu, semua terlibat. Jadi bermaksud ajaran ini menyimpang jauh dan jelas sesat telah berada di dalam
dalam keluarga-keluarga orang Islam yang berada di negara kita. Sebab itu saya nampak hari ini pihak berwajib kena pergi ambil tindakan yang sangat tegas. Bukan sahaja tangkapan, kena fikirkan bagaimana untuk pengasas ajaran Syiah ni menerima hukuman dan dipenjarakan. Sebab apa? Saya tahu dari sudut perundangan tidak ada bukti yang jelas, yang kukuh, maka pengasas ini akan dibebaskan dengan jaminan dan akan dibebaskan dengan bond jaminan. Kerana apa? Kerana kita tahu tidak ada bukti yang kukuh. Dia menyatakan diri dia Islam, tetapi dia menyatakan juga pendirian dia bahawa ini ajaran yang saya fahami, ini ajaran kefahaman yang saya faham. Kita jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa? Adalah Nabi kita. Umat manusia ni, langit dan bumi ini tercipta kerana cahaya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu manusia yang agung, satu manusia yang telah lindungi kita daripada zaman dulu lagi 1400 tahun lebih, lagi dah lindungi kita, sudah jaga kita, sudah berkorban untuk kita, sudah berlapar untuk kita, sudah memperjuangkan Islam untuk kita. Jadi kalau hari ini tak ada kesedaran ini, tidak ada tindakan yang dibuat, apabila Nabi saya dihina, apabila Nabi kita dihina, apabila Nabi tuan-tuan dihina, maka apa akan terjadi pada generasi kita pada saat ini? Jadi sebab itu saya ingin mencadangkan kepada pihak berwajib untuk wujudkan satu task force untuk bincangkan perkara ini, kerana dia sudah menyimpang jauh dan dia sedang kaya raya dengan apa yang dia buat. Saya difahamkan harta benda kepada pengikut-pengikutnya diberi kepada dia, kerana perlu percaya bahawa dia konon-kononnya sebagai satu orang yang dikira pemimpin yang akan membawa kepada akhir zaman ini. Jadi ini satu ajaran yang tak benar. Kita tahu. Saya minta kepada pihak berwajib wujudkan satu task force, wujudkan satu task force yang baru dan pengubalan akta yang baru untuk ajaran sesat yang sebegini. Kerana apa? Kerana ini jauh menyimpang daripada ajaran Islam. Agama rasmi persekutuan kita dalam kurungan 3 kita adalah agama Islam. Kalau perkara ini masuk kepada anak-anak muda, kepada orang-orang di bawahan ini, kepada pekerja-pekerja di dalam kawasan buruh, kilang dan sebagainya ini, penoreh getah, orang-orang yang berada di perkampungan, maka ia akan merosakkan masyarakat kita, akan merosakkan imej negara kita. Jadi tuan-tuan, ini perlu dengan kadar segera saya mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia supaya melihat perkara ini perkara yang sangat serius. Kerana hari ini Nabi kita adalah yang paling tinggi. Kalau dihidupkan seluruh umat manusia daripada Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Isa, tidak ada seorang yang lebih mulia di sisi Allah melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengharapkan supaya perkara ini dilihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya mohon perkara ini dilihat oleh Yang di-Pertuan Agong dan kepada raja-raja kita di seluruh Malaysia yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai. Kerana apa? Kerana ajaran Syiah ini sudah membawa ajaran yang menyimpang jauh jelas sesat dan menyebabkan hari ini kita terpanggil rasa terhina apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina sebegitu rupa, seolah-olah Nabi ini tidak ada kesan kepada mereka membawa satu ajaran ini. Jadi saya mohon kepada pihak berwajib dalam Majlis Keselamatan Negara untuk memanggil Jabatan Agama Islam dan memanggil polis Diraja Malaysia dan memanggil pihak immigration. Kerana apa? Ini ada rangkaian mereka dan saya sedia maklum mereka akan selalu lari kepada luar negara apabila mereka dicari, diburu oleh pihak berwajib. Sebab itu Majlis Keselamatan Negara panggillah PDRM, panggillah Jabatan Agama Islam, panggil Jabatan Agama Islam ketua pengarahnya, panggil polis Diraja Malaysia dan panggil Jabatan Immigration untuk meeting dan mohon untuk panggil juga Jabatan Peguam Negara untuk mengadakan sidang mesyuarat tertutup bagaimana untuk membendung, menangkap, menuduh, memberi hukuman kepada pengasas dan mereka yang telah merekrut ajaran-ajaran ini dah pergi ke pelosok seluruh negeri di seluruh Malaysia ini. Sebab itu saya minta tindakan tegas perlu diambil dengan kadar yang segera. Kalau kita boleh buat perkara-perkara tertentu secara drastik, kenapa kita tidak boleh apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hina? Saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Yang di-Pertuan Agong orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pasti institusi raja-raja Melayu di seluruh Malaysia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua orang mencintai dan mengagungkan. Saya mohon supaya memberi arahan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk menghimpunkan agensi-agensi ini untuk dibincangkan untuk mereka yang terlibat dalam ajaran Syiah ini, daripada pengasas kepada semua orang yang membuat rekrutmen ini. Mereka ini ditangkap, mereka ini dituduh dan menerima hukuman yang setimpal. Kerana apa? Tidak boleh berkompromi dengan mereka lagi. Kerana apa? Ajaran ini sudah menyimpang jauh. Saya sudah pergi melalui proses membuat siasatan kepada mereka. Saya pergi ke kilang mereka jual air dan produk-produk ini hanyalah dummy saja. Tujuan utama mereka hanyalah untuk mengambil keuntungan kepada pengikut-pengikut mereka. Kalau ada tanah, diberinya tanah. Kalau ada kereta, diberinya kereta. Kalau ada rumah, diberinya rumah. Kalau ada duit, diberinya duit. Kenapa? Kerana ajaran ini adalah satu ajaran
ajaran yang seolah-olah mengabdikan diri mereka kepada pengasas, dan seolah-olah ajaran ini adalah ajaran yang jelas, murni, bersih, sedangkan tidak ada kesuciannya. Apabila kita berani meletakkan Allah dan Nabi SAW adalah Muhammad. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini satu penghinaan yang besar. Jadi saya mohon diambil tindakan dengan kadar segera, dan saya mohon juga kepada semua yang terlibat untuk menyebarkan berita ini supaya mereka-mereka yang terlibat ini ditangkap dengan kadar yang segera. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.